في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Yang berpanjangnya kita dapat mengalihkan pahala-pahala kepada kita dan juga kepada mereka-mereka yang bagi kita hidup di atas dunia ini ataupun yang melahirkan kita, iaitu mereka berdua. Alhamdulillah. Di antaranya dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, dalam satu ayatnya, kalau kita tengok dalam Quran, Tuhan kata, mu bagilah harta kamu bagi aku butuh. Mu bagilah sedikit daripada hartanya. Sebenarnya harta tu harta Tuhan, tetapi Tuhan atas suruh kita urus sementara atas dunia ni. Dan juga Tuhan akan balas kelik kepada kita. Sebab tu dalam ayat Quran tu Tuhan guna dengan kelimah butuh. Saat ni makna kata Tuhan akan balas kelik, Tuhan akan bayar kelik kepada kita. Dan kadang-kadang Tuhan bayar cara sore pada kita, kadang-kadang Tuhan bayar cara kih kepada kita. Sebab tu di antaranya satu maksud dalam ayat. So lagi Tuhan kata mu infaklah. Mu infaklah pada masa kamu hidup ni. Dia satu masa nanti kalau mu tak ada infak, kalau mu tak ada buat sedekah, kalau mu tak bagi gak, satu masa lagi mu akan ngayuha dengan Tuhan. Suruh Tuhan panjang sikit umur kamu supaya kamu tu dapat bersedekah. Jadi kita jangan nanti peluang sampai situlah. Kita bimbang takutnya kita tak ada masa dia sampai situ. Sebab tu kalau kita tilik panjang laginya dalam satu ayat suci Al-Quranul Karim, kita sudah jelas. Kita klik tengok dalam hadis Nabi, yang mana Nabi kata apabila mati seorang anak adil saat ni putus habis amalan dia. Malaikat 3 perkara. Jadi hak 3 ni kalau kita sebut ayat ni kita nak ulang ayat ni lah. Kita nak ulang berkaitan dengan hadis Nabi, hadis ni. Sebab kalau kita tengok gak Allah amalan gini ni, saya duk dengar ramai lah. Di antaranya hujat-hujat saya sendiri. Dia kata, Ustaz, saya ni tak suka-suka boleh pergi Mekah, ya tu. Saya sentiasa tengok Ustaz duk mubasyarah, ya tu. Sentiasa tengok Ustaz duk live untuk minta khairat situ khairat sini. Tapi saya niat dalam hati saya, setiap kali saya bank masuk tu, ya Allah murah hati kami boleh pergi Mekah. Jadi suku-suku abah duk tengok live sini, tapi minta Tuhan murah rezeki. Jadi akhir-akhir sekalinya Tuhan bagi rezeki kepada dia. Hingga siapa dia tu dapat bersama-sama dengan saya boleh pergi sampai Mekah tu. Dengan hasilnya dia atas sedikit je wakah mari niat noyak tu lah. Benda hak Tuhan royak ni tak salah dah. Benda hak Tuhan royak ni tak silap dah. Jadi kata Tuhan kata muwilah aku butuh, aku balas kelik. Aku balas kelik. Dalam mana pun aku balas kelik. Bahkan Tuhan balas kelik saat ni tu lebih daripada hak kita bagi lagi. Oleh kerana tu adik kakak yang sedang diikuti bersama dalam live Madrasah Dar Al-Ansar Pondok Benda Baru kita, dan dalam page saya sendiri pun, pertama kalinya sama-samalah. Kita tu tekan sebar dulu. Pertama kali kita tekan sebar dulu live kita ni, supaya adik kakak hak tak ada biasa nutung boleh nutung sama. Adik kakak hak biasa dah lama sekali mula-mula gitu boleh pula. Kita jangan duk kata ujian boh ni pun ni tak juga dak sepa kita tu lah makan pi boh pun kita kena makan. Tu amalan jasad kita. Apa tu lagi amalan roh kita. Tak gitu. Makan kita tak kira boh dak boh kita makan. Kocok juga orang botol mana beras masalah ni. Kocok juga orang botol. Moga jasad kita kena hidup kena makan. Demikian tu juga amalan roh kita. Bukan kita nak jamu jasad saja, kita kena jamu juga roh kita. Lalu roh kita ni lah kita jadi istiqamah, kita jadi satu amalan. Tujuan gapo tu jadi satu amalan berkekalan dalam iqamah kita ni. Kita sentiasa kita istiqamah saat ni tu
Maka dengan sebab amalan gini tu, Tuhan akan murah rezeki. Takkan Nabi kata mu jangan bimbang, amalan dekah tak ni, mu jangan bimbang. Dengan sebab mu dekah, mu takut jadi sesak, jangan. Mu kena ingat Nabi kata, dengan sebab amalan sedekah ni lah, Tuhan akan murah rezeki kepada kamu. Tuhan kaya kamu. Tuhan luah lagi pintu rezeki. Nah, ni amalan. Alhamdulillah พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับขณะนี้หลังจากห่างหายไปนานเนี่ยไปกับน้ำท่วมนะก็เลยวันนี้น้ำลดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกันใหม่และจะมาเจอแบบนี้จนกระทั่งเราจะได้เปิดสถาบันปอนอของเรามัดรอซะฮ์ดาร์อัลอังซอรอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อไหร่ที่ปอนอเราเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อนั้นเราจะได้รับความรู้จากเพจของเราเพจมัดรอซะฮ์ดาร์อัลอังซอรแล้วก็เพจอุสตากี LTD เนี่ยเราจะได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่เราติดตามรับชมนะครับณขณะนี้เนี่ยขอช่วยให้พี่น้องกดแชร์ก่อนไม่ไลค์ก็ไม่เป็นไรขอให้ช่วยกดแชร์คนละ 2-3 แชร์ใครที่มีไลน์กลุ่มเนี่ยใครที่มีกลุ่มในเพจเนี่ยก็ช่วยแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับเพราะการแชร์ของเราเนี่ยหนึ่งก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาและก็การเชิญชวนพี่น้องทำความดีด้วยกันและก็ความดีที่เราทำในวันนี้เนี่ยเป็นความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันก็คือการทำวะกาฟเนี่ยเป็นความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดดั่งเหมือนกับหะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวไว้เมื่อลูกหลานอาดัมได้จากโลกนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่ได้พาอะไรสักอย่างไปเว้นแต่3อย่างด้วยกันและใน3อย่างนั้นเนี่ยก็คือซอดาเกาะห์ญาริยะห์การวะกาฟการบริจาคทานและทุกครั้งที่เขาบริจาคเนี่ยจะมีผลบุญที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือบริจาคแค่ครั้งเดียวนะครับผลลัพธ์ที่ได้มาในการบริจาคครั้งนั้นจนกระทั่งเขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาจนเขาเนี่ยล่วงลับไปแล้วผลลัพธ์ที่เขาบริจาคทางในครั้งนั้นเนี่ยจะสู่เขาจนวันกิยามะห์อันนี้ก็จะเป็นผลบุญเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสที่ได้รับชมสิ่งดีๆเราก็ได้มีโอกาสที่จะเสนอแนวคิดดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ยนะครับด้านหน้าของเราทั้ง3ท่านนะตอนนี้เราจะมีเลขที่บัญชีนะครับผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ยชื่อบัญชีกูมูฮัมหมัดฮัสซานีโรงโซนะครับชื่อเดียวใช้ชื่อนี้ชื่อเดียวและผ่านเลขที่บัญชี932-343-0501นะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้เลื่อนจอโทรศัพท์เนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมามีการไลฟ์เนี่ยเราอย่าพลาดโอกาสก็แล้วกันเราใช้โอกาสนี้ใช้วันดีๆใช้เวลาดูฮาสิ่งที่ดีนะวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในวักตุดูฮาทุกครั้งนะครับที่เข้าวักตุดูฮาเนี่ยนบีเนี่ยไม่เคยละทิ้งละหมาดดูฮาเพราะวักตุดูฮาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในอามาที่เราทำความดีได้เพราะฉะนั้นในดูอาที่เราอ่านดูฮาทุกครั้งเนี่ยถ้าริซกีอยู่ด้านหน้าขอให้ถอยลงมาริซกีที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยขยับลงมาหาเราริซกีที่อยู่ข้างขวาก็มาหาเราเช่นกันริซกีที่อยู่ด้านซ้ายก็มาประคบกับเราริซกีที่อยู่เบื้องบนลงมาหาเราริซกีที่อยู่ใต้ดินออกสู่มาหาเราในดูอาในดูอาละหมาดดูฮาของเราเนี่ยล้วนแต่เป็นวักตูที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มพูนริซกีและถ้าเราใช้วักตูดูฮานี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาลีได้กล่าวว่าเป็นซะดะกะห์ซุบุฮ์เนี่ยก็ยังอยู่ในห่วงเวลาของวักตูดูฮาเนี่ยเราใช้ช่วงเวลานี้ทำวะกาฟกันอินชาอัลลอฮ์การทำวะกาฟของเราอัลลอฮ์จะให้ผลลัพธ์เป็นความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราทำความดีเนี่ยการที่เราทำวะกาฟเนี่ยไม่เฉพาะเราคนเดียวที่ได้รับผลลัพธ์ที่ได้ผลบุญผู้บุพการีของเราที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบิดาของเราไม่ว่าจะเป็นมารดาของเราเนี่ยที่เสียชีวิตไปท่านเหล่านั้นจะได้รับผลบุญจากการวะกาฟของเราโดยเช่นกันอัลฮัมดุลิลละห์และก็เราขอดุอาทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยทุกท่านก็จะได้รับ
ผลบุญและก็ทุกท่านก็จะได้รับริสกีและอัลลอฮ์จะเปิดประตูริสกีในขณะนี้เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเปิดวิดีโอก่อนเปิดวิดีโอดูเมื่อกี้เราไปเซอร์เวย์เนื่องจากเราเนี่ยห่างหายไปประมาณเกือบ2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เว้นช่วงเวลานั้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้พักผ่อนได้หายใจได้ไปหาปลาในช่วงน้ำท่วมก่อนพอน้ำลดแล้วเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้มีโอกาสตอนนี้เราจะได้ชมวิดีโอกันนะครับเมื่อกี้อุสตาดก็ได้ไปถ่ายวิดีโอในบริเวณรอบๆของปอนเนาะเราเนี่ยมัดรอซะฮ์ดาร์อังซอรแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับสถานที่ที่เราจัดตั้งสถาบันปอนเนาะและอีกประมาณ 20% อินชาอัลลอฮ์อีกประมาณนะครับน่าจะไม่เกินน่าจะไม่ถึง 20% ก็อีกประมาณ 15% แล้วนะตอนนี้เราจะมีหอพักสำหรับนักเรียนสำหรับเด็กปอนเนาะที่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่ที่จะมาพำนักอยู่ที่นี่เรามีหอพักทั้ง2 ฝั่งเราก็มีมุศอลลามีสถานที่ละหมาดเราก็มีสถานที่เรียนกีตาบอย่างเช่นมุศอลลาอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ของเราเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยคาดว่าอีก 15% และ 15% ณตรงนี้เราต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 400,000 ถึงไหมครับบอน่าจะ 400,000 ณตอนนี้เนี่ยยังต้องใช้งบประมาณอีก 400,000 บาทและเมื่อได้จบงบประมาณตรงนี้ไปอินชาอัลลอฮ์ทุกท่านก็จะได้ส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับบาโบก็จะสอนลูกหลานเรานะครับจะปลูกอากีดะห์ที่แข็งแกร่งอยู่ในนะครับอยู่ในหัวใจของลูกหลานเรานะครับแน่นอนเราใช้ชีวิตโดยนำหลักการศาสนาเนี่ยเราจะไปไหนเราจะมาไหนเราจะไม่มีวันหลงเป็นอันขาดอินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ทีมงานของเราได้ถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อกี้เนี่ยมาถึงเมื่อกี้ก็ถ่ายวิดีโอจะให้ทุกท่านได้ชมนะครับหลายท่านที่ถามพิกัดปอนเนาะบันเนบากูอยู่ตรงไหนจะถามพิกัดเดี๋ยวจะให้ทีมงานปักหมุดGPS ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่สนใจจะมาดูสถานที่อะไรประมาณนี้อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะให้ทีมงานปักหมุด GPS ภายใต้คอมเมนต์นะครับอินชาอัลลอฮ์นี่จะเป็นโดยประมาณขอแจ้งเป็นภาษาไทยก่อนก็แล้วกันเพราะว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่ถนัดเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นอยู่ภาคกลางอยู่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยที่สนใจจะทำความดีในเช้าวันนี้พี่น้องสามารถโอนผ่านบัญชีนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกูมูฮัมหมัดฮัสซานีโรโซเลขที่บัญชี932-343-0501 Alhamdulillah itu lebih kurang di antaranya kita hurai we tengok. Lepas tu kawasan yang kita boleh make video mata tadi tu we adik kakak boleh tengok kawasan ni lah kawasan. Lepas tu semua adik kakak duk tengok tu dak. Adik kakak duk tengok saat ni video kita duk live we tengok tu itu daripada hasilnya adik kakak jok pada awal sampai ke sekarang. Adik kakak hantar duit 10 kok mari, hantar duit 20 kok mari tu hasil natijah adik kakak buat mari dah. Nah, lepas tu ni jariah ni berpanjangnya ni bukan sekadar ni saja berpanjangnya harta adik kakak hantar mari semua ni tu lah adik kakak duk siapa dah pagi tu nak ingat hari ni Tuhan bagi rezeki kepada kita salah satu pada hasilnya kita wakaf sini. Nah insyaAllah itulah maklumat mata lagi saya ada satu hadis nak bagi motivasi bersama adik kakak dia duk menonton semua. Nah satu hadis saya akan bagi selepas pada Ustaz Afdan mari semangat kepada kita lepas pada bapa kita nak akad semangat kepada kita. Saya nak ayat satu perangai hari ni cedeknya satu hadis je. Satu perangai hak suhbah tu gelar as-suhbah li sahibihi sebut dalam Quran. Saing hak rapat sekali dengan Nabi, sahabat yang paling kasih kepada Nabi, sahabat yang gimana-mana sekali dengan Nabi. Hingga siapa yang jaga Nabi, hingga siapa Nabi tu selamat tiap-tiap jatuh Nabi jalan. Sahabat ni tu gelar dia nya. Nah, sebagai suhbah saing kepada Rasulullah. Dan juga sahabat seorang ni hak Nabi sebut tah dunianya. Nah, fil jannah dalam syurga. Sahabat hak mula-mula masuk syurga.
Nak oyak tu kalau boleh masuk syurga hak Nabi jamin atas dunia mula-mula ni, makna kata ada amalan baik tu bagi dia tu. Lepas tu kita nak oyak amalan baik hak dia buat tu gapo kata? Hak kita boleh ambil, kita boleh guna, kita boleh pakai. Nah, sebab itulah kita jangan tinggal. Dan juga sahabat ni semua harta dia fi sabilillah. Semua harta dia apa? Fi sabilillah. Bukan kata separuh harta, semua harta dia. Siapa Nabi tanya, wahai sahabat aku sayang, pamu jadi gapo kepada anak binimu? Allahu wa rasuluhu, jawab dia. Aku tak ada taruh gapo kepada anak-anak dan bini. Aku taruh Tuhan dan juga Rasul. Tu sahabat nak ayat. Kita tak ada nak setara tu dia tak ada sebenarnya kita ni. Nak sikit aja daripada tu. Tak sebanyak kali. Nah, sikit itu kabuk-kabuk je hak nak je. Nak kabuk-kabuk je mari. Sekadar mana kita boleh buat. Lepas tu buat semua saat ni bukan mari kita kelik ke adik kakak sendiri yang wakaf. Lepas tu depan kita tu account bank besar dah tu dah. Nah, hak nampak apa ni? Hak nampak gapo ni? Lambang reda ni. Reda ni besar reda ni. Nah, lambang reda biru tu dah. Tanakan kurung tai tu kalau reda tu. Nah, lepas tu reda ni kalau kita hantar duit mari ke, dia masuk dalam reda ni, tapi reda ni ada dalam tulis hak Tuhan. Hak Tuhan catat. Kiraman katibin, malaikat tulis siap belakang dah. Pagi ni mudekah banyak mana mari. Kita hantar 5 kok mari ustaz dah, lepas bos tak ada duit 5 kok mari. Bukan Tuhan tanda 5 tak ada. Sekok Tuhan tanda 10. Sampai 700. Pas 5 kok Tuhan tanda 50. Nah, lepas tu Tuhan kata aku nak wi ke dia ni, tak ada nak bani banyak mana. Kerana hak Tuhan ke, Tuhan nak wi banyak mana. Masya-Allah dah. Lalu tu adik kakak yang masuk mari, kita tolong sebar dululah. Tahap pertama kita tolong tekan sebar dulu, tekan share dulu insya-Allah. Nah, terima kasih semua adik kakak 90 kali hak share mari tu. Nah, share banyak kali tak apa, hak ada kelum tu kita share terus kelum katik. Nah, mudah-mudahan dengan sebab hasil kita share saat ni tu, orang boleh tengok dengan sebab kita tekan jari kita sepotong kita tekan sebar saat ni, demo tu kita tengok hak kita sebar. Demo tu mari juga Ustaz Don 100. Hey, jari je kita guna boleh pahala saat ni dengan sebab kita tekan share, dengan sebab kita tekan share dia mau tengok dalam page kita saat ni, dia tengok dalam Facebook kita. Muhammad share Tuhan tanda juga kebaikan Muhammad tolong tekan sebar kebaikan ni nak ayat amalan dalam agama. Nah, kita tak ada duit lagi nak mari tak ada masalah, kita tekan sebar dulu, share dulu. Nah, share dulu kita pakmuk taruh, nanti ada masa kita hantar mari. Nah, hasil saat ni insya-Allah, maka kita serah pada Ustaz Afdan dululah. Nah, terus pada Ustaz Afdan dulu sebelum kita nak pergi dengan penjelasan daripada Baba Kumat mata lagi insya-Allah. Silakan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المسلمين واجعلنا من المتقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين يا الله. Alhamdulillah pertama kali kita memperbanyakkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai untuk nak tanda kata kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa duduk bawah banyak taat, banyak ibadat dan juga banyak minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah ni lagu-lagu mana pun kita tak lepas. Balas-balas mana pun kita tak lepas daripada jaga Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin, debe tak debe, ada pangkat tak ada pangkat, semua tu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala belaka. Cuma ada perbezaan lah di antara
mereka-mereka yang hidup atas dunia ni, manakala dia tu letak diri dia tu tak kena pada tepat, manakala mereka itu guna tubuh dia tak kena pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah kita sudah tahu, kita sudah tahu kata semua tu tak akan dapat kejayaan yang sebenar. Malaikat mereka hidup atas dunia guna jalan kena pada tepat, guna jalan ni yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tahu, kita sudah yakin bahawasanya mereka itulah akan selamat dan juga akan dapat kejayaan yang besar tu hendak jadi kita kecil mudah-mudah ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada saya buat amu syurga Tuhan ni. Kalau tanya saya nak Ustaz Ki bapa kita nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, hatta kepada orang kafir sekalipun dia kecek sawang-sawang jaga ya. Tu dia. Ku thamdi ku jauh sawan ของพระเจ้า nak ayat tu kepercayaan dia ada juga kata syurga ni bagi dia ada. Tu nak kata orang kafir, orang lain daripada agama Islam. Tetapi memanglah kita sudah tahu kata mereka itu hidup dia tu tak betul tak betul jalan yang mana Allah Taala kehendak. Dia keluar daripada dia keluar daripada jalan hak Tuhan kehendak. Maknanya jadi lubuk neraka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di atas jalan itulah kita kena banyak syukur dengan Allah. Banyak syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan dapat kejayaan. Lebih-lebih lagi bagi mereka hak tengok live pada pagi ni dan juga hak ul masuk dah mari dah. Ataupun hak ul ketika start kiduk muzakarah atau muduk tazkirah ni, ataupun lagi akan datang, semua tu akan dicatat oleh malaikat Raqib. Hak duk jaga kita setiap manusia ni sebelah kanan ni malaikat Raqib duk ada. Dia tanda hari ni tepat 24 Tanwakum bersama 29 jam di awal. Katakanlah kena tanda kata mu ni ataupun sebar ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebab di atas jalan ni untuk nak memperelokkan manusia ni wikna kepada Allah. Lebih lagi bapa adik kakak kita semua yang dia ikut tidak live ni, cuba kita bayar ke bapa kita ni pisah curah fikrah dia untuk nak membangun satu buah madrasah ataupun dikenal sebagai pondok. Bukan perkara yang biasa bapak ni. Bukan perkara yang biasa. Satu fikrah yang keluar daripada pemikiran seorang bapa, seorang tok guru untuk nak membangunkan tempat mengaji agama Allah. Tempat mengajar agama Allah, tempat nak manusia ni tupu kepada Allah. Tempat nak manusia semua ni tak selisih, tak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah madrasah ataupun tempat belajar ilmu agama. Besar tak besar, setara mana adik akak fikir diri. Nisbah pahala tak nak kecek, ustaz kira yak dah. Bagi 5 kok bukan Tuhan balas 5 kok. Kita bagi kepada saudara kita. Tuhan kira berita. Pada berita ni tak kita Tuhan royak, Tuhan wajib bayar. Wajib bayar ni Tuhan bagi lebih. Ada biar apa ada nama dikira ada biar Tuhan ada. Nak kata bagi siapa saja yang suka buat kebajikan di atas dunia ni, dan juga suka wakaf jariah, suka sedekah jariah, memanglah orang itu akan dapat hasil lepas daripada kita kembali jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan belum daripada nak mati tu pun habwe rezeki tu limpah ruah dah. No ayat tu orang hak suka buat wakaf jariah, orang hak suka sedekah jariah, memanglah ia akan dapat rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan di atas diri masing-masing. Jadi tua tu buku sedekah ni ustaz, you kena ajar kau ustaz.
Walaupun sikit cara sikit, banyak cara banyak, tapi nak kata buku sedekah, buku wakaf jariah, you duk diajar kita ibu bapa. Kalau kita jenis kalau kecil pasal kampung kita lah, pasal kedekuk ni, kupik teruk sangat bunyi tu ni. Kedekuk kupik ni, surah banyak mana pun dia tak nampak, dia tak ajar ibu bapa. Dia tak ajar. Tetapi kalau bagi mereka yang suka sedekah, nampak mah 3 orang ni, Masya Allah, masuk dah. Tak ada goyak dah, tak ada hal lain dah bagi 3 orang tu. Buku minta khairat untuk nak sudah tepat mengaji agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang jenis berakhir. Bandingnya saya mudah-mudah, mudah nampak lah dah. Siapa-siapa dia yang jenis malah maya. Siapa-siapa dia yang jenis malah puasa. Jak kecil siapa besar je tak aja maya. Maya pun jelak-jeluk. Puasa pun kau rajin puasa, kau dak. Puasa awal Ramadan, akhir Ramadan cukup lah ya tu. Ya dak amal lagu tu. Lepas tu kita nak buat uya rajin semaya tu, ketika you umur 20 naik ke atas, 30 naik ke atas, 40 ke atas, sampai kan 60 naik ke atas pun, you nak royak uya rajin semaya tu, berat bagi dia ibu bapa. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia tak latih dia masa kecil. Oleh kerana dia tak latih masa kecil dia. Masa halus-halus dia tak hajar maya. Dia dengan sedap gitu, semaya baik pondok, puasa pondok. Tak semaya, suka tak semaya. Sampai ke akhir balik pun dia tak semaya. Sampai ke umur 20, bini boleh anak pun dia tak semaya. Hatta sampai kata boleh cucu pun dia tak semaya terus. Kalau boleh cicit pun dia tak semaya juga. Oleh kerana masa kecil-kecil itu dia tak hajar dia rajin semaya. Ya kan hadir gitu apa? Sengoti je berterah tengok. Tak kan ni malah maya. Bocil perawat tengok, mudah-mudah itu malah maya tak payah kibuk. Bang nak orang tua pun tak ada nak bercara apa. Dia kerja buat, kira pagi kelik. Penak situ. Begitu juga bandingnya orang suka sedekah jariah ni. Nampak lah naik. Tak lagi dah 3 orang ni. Tak ada buku lain. Buku sedekah jariah untuk nak buat tempat mengaji agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masuk dah. Banyak mana? Tu atas ikhlas dia lah. Atas kemampuan dia lah. Tak kira tanya mana. Tuhan tak sakat atau mungkin wajah nak dekahnya tu tak sakat. Walaupun kita seikhlas kita sikit setara mana, semua tu dia tak ditanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Kita tengoklah dia akhirat nanti. Ni hak kita nak sekali buat apa. Sebab itulah adik kakak yang mana dengar live ni, kita pakar sokonglah bapa kita. Tenaga bapa yang tak agak dah. Kalau bapa ada duit tak nak goyak, tak nak lah bedum takatum. Buat sendiri ya. Ni noya tadi bapa sendiri pun nak pikul nak buat dapat mengaji ni je tak ada. Hati jiwa nak lah nak buat tempat mengaji ni, tempat belajar ni. Oleh kerana bapa duk tengok suasana masyarakat kita ni sangat-sangat teruk. Sangat-sangat berat. Kalau tak fikir buat lagu ni, siapa dia nak fikir buat apa? Lalu tu lah satu fikrah timur, kena buat pondok teruk nampak ni manusia dia ni. Anak-anak muda, anak mudi kita teruk nampak dia ni. Pergaulan jadi bebas, hidup jadi bebas, jadi bebas pun. Sedekah perkara bebas tu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bebas lakuh daripada jejak hak syarak larang. Bebas sungguh. Jadi tak ada sakat teh, jadi free bih. Siapa kah free tak semaya pun free. Tak apa ni, tak payah belakang dia ni. Siapa kata tak apa puasa sikit ibadah kau qada. Ayat kau qada yang berat. Jadi mudah. Jadi perkara yang diberati oleh agama Allah tetapi kecek di bibir mulut kita ni jadi perkara yang biasa. Sebab itulah bapa kita tak lah kita kena bina pondok, kena buat pondok. Lepas tu nak buat pondok duit tak ada. Ni kemudahan ada. Dunia kemudahan ada, lalulah kita buat live untuk nak minta sedekah jariah, wakaf jariah. Lepas tu ibu bapa ada on mari. Ada hantar mari dah, semua tu tengok dalam live, yalah dah tu. Sekuk, 2 kuk, sampai ke naik berpuluh-puluh, semua tu kalau ibu bapa dia tengok dalam live, itu adalah sedekah jariah atau duit pitih hak adik kakak on masuk, hak ibu bapa on masuk. Daripada bata, daripada kayu, semua tu di situ belakang ibu bapa. Tak ada kata boleh duit gaib. Tak ada duit gaib senyap. Gana duit. Duit di situ tu.
Kebai bukan kata duit boleh apa kau sedap apa lah ni weh. Ada. Berapa dah mikir sama gini. Tak cukup lagi weh, tak cukup lagi. Nak lagu mana weh? Getah terbaik dah, weh dah. Hak abang sendiri pun terbaik dengan getah-getah weh kau ada tempat wakaf ni. Tu getah kalau kita saya nak weh tu. Saya sendiri saya nak getah ni. Nak weh kau mana weh? Kita nak mata tu. Tapi dengan jiwa, tenaga, tawajuh. Tu hai gerak masuk dalam abang kita ni. Lalah mana apa getah lah, tebal lah. Hak besar lagi tu. Mana? Manusia duk pelang banyak tu. Lebih lagi buat akidah dengan Allah. Saya agak labak dia ni. Kalau hanya saya sendiri pun pernah tak pernah juga buat akidah ni pun. Tu pun kita mengaji. Tu pun kita belajar. Tapi nak kata bagi mereka yang tak mengaji, bagi mereka yang tak belajar syirak. Mereka ni tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kenal sebut di bibir mulut kata Allah. Hakikat tak erti, hakikat tak kenal. Dia tak erti tak kenal, hak tu penat sekali buat apa. Sebab itulah hari ni kita pakai sokang lah. Tempat mengaji agama Allah ni bukan tempat biasa, bukan tempat tamadai buat apa. Bukan tempat tamadai, bukan tempat biasa. Hak nak tengok dalam live, hak nampak daerah Pabung Biru semua tu adalah hasilnya daripada sekut 2 kok ataupun 10-20 yang mana di ibu bapa masuk. Ataupun tangan ke tangan ataupun bahu ke bahu semua tu duduk situ belakang, hipung situ belakang. Pada mata tak cukup mana ke apa. Gini lah saya su. Mari muhabah sendiri lah. Mari tengok dia dipuas hati. Mari tengok pak. Sungguh tu weh. Bukan kata ibu bapa tak yakin, bukan kata ibu bapa tak percaya. Percaya dah. Cuma saya su kepada ibu bapa, adik kakak kita duduk dengar live ni, mari muhabah kita puas hati tengok kejut. Masya-Allah. Dulu patah ni apa dah? Paduk mana? Buat tanah perak dah. Tebal dia. Dulu semua dulu. Jadi nak ayat kata wasa kejut. Kita tengok masya-Allah sungguh weh. Tu semua tu kalau ibu apa dah tengok tu dari Pabung Biru tu itu adalah asrama untuk anak-anak kita nak mengaji sini. Dan juga musalla. Pas musalla tu memanglah tak sudah lagi. Duk menesek lagi tu. Duk menesek. Mozaik boleh dah. Cuma kapur untuk dapat mozaik tu tak ada lagi. Guna duit pitih Melaka tu. Tu kena duit pitih Melaka tu. Tu mozaik tu boleh dah. Dengan sebab hak duit dulu apa beli siap dah cedek. Lepas tu duit untuk nak tapak mozaik tu tak ada. Nak beli kapur, nak beli pasir, semua tu dia kena guna duit pitih Melaka. Dengan sebab adat dunia gitu Tertib dunia je gitu. Nemo kata awak Allah Taala awak jadi kecek tu. Tak kena je betul. Semua tu alih hidup atas dunia ni dia kena duit pitih. Kena guna duit pitih. Tapi kalau kita guna duit pitih kena pada tepat, insya-Allah selamat kita. Sebab itulah saudara kita yang ada peruai lah, duit ada berasa nak wakaf jariah, duit ada sikit weh wasa ingat kepada orang tua, duit ada sikit weh wasa ingat kepada anak-anak kita yang sudah meninggal dunia, kita ambil lah. Kita ambil duit ni, kita marilah rumah bapa kita. Ataupun nak mari rasa tak kenal weh, umur dok jauh-jauh dok menara nu kita kata, dok Hanjai misalnya kata, dok Natawi kau nu. Nak guna weh, Allah tak payah dia gini. Nama bank dah lepas tu. Kalau ibu apa dah ikuti dalam face, maka ada nama akaun dah betul. Nama akaun dah betul, kita tekan masuk, lepas tu hatta marilah. Niat di hati kita, aku wakaf jariah ni untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk mak ayah kita. Insya-Allah sampai apa. Siapa ni? Buku siapa ni saya yakin 100% lah. Dan juga saya pernah dengar satu kisah ni. Lepas tu kisah ni kisah Sunguti ni. Lepas tu tuai hak berlaku pun ada lagi dengan ni. Orang cerita ni saya dengar kejut apa. Tak kira saya dengar kejut nak ngoyak kata setara tu ni perasaan dia jadi bosan sungguh. Cerita saya dengar ni cerita ni berkaitan dengan seorang nelayan dalam laut. Ni cerita bukan cerita dongeng, cerita Sunguti. Lepas tu orang hak cerita tu dia kata tu ada lagi dah ni. Lagi nak tahu macam mana lagi. Kita hanya puas hati. Kalau salah. Perau. Bukan perau ampang lah ni. Nama perau ampang lah dak hak seledak dah. Ni cerita Sunguti dia berlaku masa dulu. Dia kata dia seorang nelayan dalam laut. Duk belayar cari ikan lah, cari rezeki lah untuk cara anak isteri dia dah rezeki yang dia halal. Satu ketika bahawa dia pecah. Ni nak kata
Bukan nak dipecah tu dah. Tepat nak mana lagi bapak. Saya boleh fikir tu, Masya Allah sungguh. Ni dunia yang diberasa gitu dah. Satu hari perahu yang pergi pecah. Tiba-tiba pecah tu payah lah tengah laut apa. Tak kira. Nak tupai gapo. Lain kalau kita orang beriman ni doa dengan Tuhan ya. Minta Tuhan selamat. Kalau ada tak ajar ke, serah Tuhan lah tu. Tapi ni kata ya ni ajar yang tak siapa. Kapal pecah tengah laut. Dengan siapa dia tu selok tak apa-apa. Dia kata habislah ayahmu ni. Tak alik dah. Lama ke. Sampai ke dia buat 7 hari Ustaz. Semaya 7 hari buat semaya siap lah. Kata tak lagi dah. Tak ada wiwel nak klik dah kata. Masya-Allah. Inilah cerita sengerti ni kata. Tiba-tiba satu hari ni cokong timur Ustaz. Dia kejut. Lari je. Tak godoh dah kau ana ni. Mayat dah ni. Dah tipu lari. Lari. Tak lebah apa lari betul. Yang ni ada cerita. Masya-Allah. Kejut dah kau ana ni. Ya apa? Ada aku orang mati gitu. La ilaha illallah. Pak ana tu. Cerita dia panjang. Mereka cerita dia tu. Pada mau tanya tu. Pak perah pecah tu lagu mana muda tu? Ya dia cerita ini. Dia pergi satu papel dalam perahu. Lepas tu selok. Abang ni habis gerai tu selok. Ya. Tak boleh laut apa hari dia tak tahu. Akhir kali dia khabar dia Dia tebing. Anu kata buku takdir atau buku ajar ni dia tak mati lalah mana pun tu hai tak boleh mati. Ombak tinggi banyak pun lalah mana pun tu hai pot dek tepi. Hak tepat nak saya nak mana apa tak ki. Dia mau tanya lah ada lah minggu-minggu bulan-bulan makin nama ya tu. Ni kalau saya nak. Dia kata hari yang pertama dia kata dia makan misalnya kata mudah-mudahan tu dia makan RM1. Hari yang kedua makan gula kambing. Hari yang tiga makan tu makan ni. Hari yang empat kata mulai lemu misalnya kata. Lepas tu orang hok tanya tu kejut. Kejut sebab apa? Dia kata hok mengoyak setiap hari. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang siapakah yang lima, yang enam, tujuh tu. Hok mengoyak tu supa dengan hok kuat di rumah ni belaka. Ni kata buku sedekah jariah adapun wakaf jariah ni saya yakin 1% kata siapa. Ning atas dunia Tuhan tak mati, Tuhan selak, tetapi orang rawat arwah rumah nu ia kenyir dengan sebab dia mau arwah rumah. Dia mau apa mau ke mana? Tu. Nak kata yang makan mengikut hak orang buat di rumah masing-masing cukup 7 hari, dia royak hak yang makan di laut tu, kalau dia selak atas papai tu, supaya dia makan di rumah. Berasa kenyir dia. Tu benar dunia ya. Lepas tu tengah tu saya cerita orang kata dah nak tak percaya nak muat lagi mah tu ya. Dah gila tak mati lagi. Tak apa percaya lah. Nak kata perasaan dia kenyik dengan sebab dia mau arwah pergi ke dia. Dia mau tak mati belaka dah. Sebab itulah buku siapa tak ada bahasa apa dah. We yakin di atas hati kita kata sedekah jariah, wakaf jariah ni siapa semata apa. We kita buat je, we kita ri je. Lepas tu saya tak payah royak lah. Lebih lagi orang yang suka bagi wakaf jariah. Orang yang suka bagi sedekah jariah. Dia tak kira dia pernah bapa kita ke, bapa lain pada mana, ikutlah di sejik mana, sekolah mana, hok suka bagi sedekah jariah. Boleh tahu dengan sendiri kata, sengoti aku wi hari ni 100 kok. Betul tak ada ni mau wi 300 kok. Insya-Allah. Ni keyakinan kita ni. Dan juga saya yakin bahasanya ibu bapa hadut suka tangan atas ni sudah yakin supaya saya yakin. Kata kita wi pagi ning 1000 kok jual boleh Allah masya-Allah sungguh. 10,000 hari ni boleh tahu. Ni. Pas tak yakin lagu mana okey. Kipa ya latih buat sedekah jariah ni jak di awal lagi. Adapun bagi mereka hak tak latih supaya malas mayat ni. Umur 70 ada cicit pun dia tak semaya situ je buat sebab kena tak apa. Masya-Allah. Ni latih Pas latih ni bukan saya suruh banyak apa. Sikit tak ada apa. Mengikut keadaan kita. Yang manusia ni Tuhan bagi tak sama. Orang ni lebih sikit. Orang ni setara ni. Orang ni tinggi. Orang ni kena. Orang ni miskin. Orang ni fakir. Pada dah fakir kita nak wui juga. 5 kok ke 5 kok tak kira dah. Bukan tu. Orang fakir tak nak wui dah. Tuhan sekat. Tak wui fakir. Menusak. Dah. Nak kata fakir miskin. Kaya sesak. Semua tu Tuhan suruh belakang. Cuma di atas pemberi lah. Orang ni aku kaya sikit weh.
tahun ni dia tahun lepas tu boleh banyak weh. Aku weh ni nampak bunga banyak tu. Nampak bunga banyak weh. Lepas tu baru tanding nampak belajar. Oh, tak lagi dia pak itu ni. Dia. Tanding cukup ni 4 tahun ni. Nampak mula ceteh bunga weh baru-baru ni. Tanding 2 tahun, 2 tahun juga. Lepas tu bunga belaka. Cek lah tu. Tanda kata dengan asbab kita bagi sedekah jariah, dengan asbab kita sedekah jariah kepada pondok bapa kita ni, maka hasil dari hati di atas pokok dia. Hasil dari hati di atas meniaga kita. Hasil dari hati di atas sokongnya kita. Kita buat apa, kita niaga apa, kita motang apa, semua tu Tuhan sokong. Tuhan hati mengikut di atas pencarian kita ibu apa. Ya, cuma Nabi kita nak dia ni. Ya, insya-Allah di atas kita sokong menyokong di atas pondok bapa kita ni, satu hari kita boleh jumpalah hak sebenar di akhirat nanti. Dunia kita akan dapat selamat dah, akhirat akan kecek dah. Boleh duduk di buah naungan bayangi pondok bapa kumat kita. Dan juga pondok lain-lain pun boleh berlaku lah. Nak kata orang yang suka bantu, orang yang suka bagi, orang yang suka sedekah jariah ni, insya-Allah di akhirat esok boleh duduk di bawah pondok tu pesami. Tu dia. Pas kita di akhirat sana tu pasal apa? Tak ada dah. Boleh tupai malaikat amal kebajikan kita. Amal kebajikan kita boleh bawa kita selamat diri akhirat nanti daripada seksa-seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Kacau duk kecek, kacau duk royak, kacau duk bagi sedekah, kacau duk wakaf jariah, semua tu nak lepas daripada seksa Allah ya. Kalau tu hari kata lagi sana ni sini belaka ni, tak nak pergi herak dari mana. Tapi ni atas sana ni tepat sangat-sangat dahsyat, nak banging dahsyat atas dunia ni tak boleh banding sikit hebut ibu apa. Pada tengok ampang laut tu pun masa geliguk lah kita tengok takut aimok ni pak aimok nemek 5 mek 4 mek ni mungkin kena ibu apa aimok tu rasa gerung takut dah tengok deh. Tu dunia yang rasa gerung dah. Tetapi dari akhirat esok ni Allah nak banding sikit atas dunia tak boleh banding sikit hebut. Sebab itulah kita nak lari daripada seksa Allah, nak lari daripada azab Allah ni, kita nak cepat-cepat atas dunia ni lah. Jalan ni untuk lepas daripada azab Allah, jalan ni untuk lepas daripada seksa Allah, banyak jalan, banyak cabai. Salah satu daripadanya ni wakaf jariah. Sedekah jariah, wakaf jariah. Sedekah jariah, wakaf jariah. Kita wagilah ibu apa. Hal ni akan jadi saksi kita, akan jadi teman kita di akhirat nanti ibu apa. Kena yakin hati kita dah. Dengan sebab wakaf jariah ni memanglah bapa kita dah horai. Ustaz kita dah bapa yang lain dah horai, ustaz yang lain dah banyaklah masalah kelebihan orang hak sedekah jariah. Lepas tu wakaf jariah pula kita tolong di atas ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat anak kita, cucu kita kena Allah. Jadi ke Allah belaka, pas nak ke apa lagi? Orang dia rapati dengan Allah, dia senang dah apa-apa. Tolong satu perkara untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bina satu perkara untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk manusia kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terseri syirik sikit habuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika tu insya-Allah kita akan selamatlah daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah akan jamin kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak sekali insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka doalah. Kalau pakat buatlah sikit cara sikit, banyak cara banyak. Kalau kau banyak tu insya-Allah kita cepat boleh buka. Dengan persen ada tu dalam 20%, 15% tu, 20% tu kalau kita pakat perah sikit lah. Kalau kita pakat perah tenaga kita sikit dah, demi sikit, pakat hala sikit banyak, pakat hala sikit seorang, insya-Allah cepat buka pondok kita. Tapi kalau tak sudah, memanglah bagi tak sudah lagi lah mana boleh. Bagi mula-mula kita dua umur kita misalnya tak sudah ada lah mana. Pas ni bukan sikit nak terima ni. Jejak kali ratus kena hok. Kalau tak sudah kita nak terima pelajar tak boleh. Lalu itulah nak sudah musalla, nak sudah madrasah ni kita perlu kau ada bantu perlu kau ada duit pitih sebagai asbab untuk nak siap musalla kita. Sekarang ni musalla. Asrama tu wasapa siap dah apa siap dah sebelah cuma api tu masuk belah tu. Lepas tu musalla kita. Lah ni tu duk nesek. Menesek. Lepas tu muazzin ada dah nak tapak muazzin. Musalla ni tempat mengaji kitab, tempat mengaji Quran, tempat mengaji kitab, tempat muzakarah kitab. Kalau ibu apa boleh tengok dalam gambar tu, itu adalah musalla.
Musalla bagi tu. Kalau siapa dia masuk dah ucap ribuan terima kasih lah. Bukan nanti kata aku widah mula-mula wallahi. Patu tak wih lah nak wih dah. Bahkan setiap hari kita tengok lah kita on lah. Sikit jaga sikit sekadar mana tak sekadar kita bagilah ibu bapa. Semua tu orang panggil hasilnya habwe yang mana ibu bapa ada on masuk, ada bagi duit sekadar itu adalah yang dibina naik perabung biru, yang dibuat dengan teket, yang dibuat nesek, semua adalah duit sekut dua kok ibu bapa hantar mari. Lalu itulah saya seru sekali lagi sebagai terakhir sebelum bapa kita nak bagi tazkirah nasihat kepada ibu bapa, kita kena pakai sokong sikit dah, 20% dah. Kalau tengok dengan mata kita tu boleh ngaji dah, tapi musalla tak boleh duduk lagi. Musalla tak boleh duduk lagi. Duduk nesek. Nesek pun ada nampak ada ruang tapir dah. Lepas tu mozek. Tu jamai sudah dah, cuma nak buh bagi tempat qada hajat tu tak boleh buh lagi. Semua tu bagi perlu ada duit belakang ibu bapa. Tu dia. Tu perlu ada duit belakang. Sebab itulah ibu bapa yang dengar suara ni dah kita pakai sokang lah. Saya tak suruh tahu nanti banyak. Pakai sokang. Kalau 1,000 orang, kalau 100 orang tengok ni, kita kata boleh 100 orang. Banyak dah 100 orang tu. Saya yakin orang tu ibu bapa itu tak wiskut. Ibu bapa tak wiskut. Paling bawah 100. Pas 100 orang. Banyak kod dah. Pas banyak kod dah tu kita boleh beli pasir, boleh beli kapur, buat tepek mozek untuk tempat mengaji, tempat musalla belajar. InsyaAllah ibu bapa deh kita bakal sokong lah sikit banyak bapa kita ada jakah, tak banyak jakah dah. Pakai ikut sikit dah nak sampai sana. Baru ni boleh tebing ni pagi sampai tengah laut tu Allah tak tahu gibah. Covid kapur covid ni deh. Dengan sampai seteru sikit dah. Kecil dah ada dalam 20 batu dah. 20 batu dah nak sampai tebing sana untuk kita nak dapat ngaji, tempat belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pakak kacau dah. Maka saya tak lewatkan masa dah. Segeralah pula majlis ni kepada bapa kita buat nasihat sikit banyak dah insya-Allah. Terima kasih tak. Tak ada sikit jangan biar dia apang dah. Apang seleh. Dah alhamdulillah baik. Kita kusnah sikit belum pada kita nak pergi ke bapa kita ni. Ada sikit kusnah ramai duk tanya pondok duk kawasan mana. Ada tak apa. Pondok duk kawasan mana pondok weh. Dia pun tanya. Lepas tu gapo lagi? Lepas tu timur pelajar perempuan dak. Nak timur lah pitu tak ada lagi ni. Lepas tu pondok you tahu nai. Alhamdulillah kita wi penjelasan. Pertama kali kalau kita duduk sebelah lek jalan, kita duduk sebelah lek jalan, kita mari sapa di tu, ketik natam tu ke. Wak natam mana tempat kita duduk jalan di benda luar ni. Wak sungai tepi bukit tu. Sungai Api Bukit tu kita masuk ke cabai 3 wak natam tu lah mari. Masuk betul dalam 2 kilo lebih-lebih. Siapa di padai bola Oboto. Oboto posisi sini boleh. Siapa di padai bola tu ya ada gate situ. Ada 2 gate. Tapi sejik dulu. Sejik Pondok Cengar tu. Lepas pada gate sejik tu ada gate selagi lekokkan ni. Mari dalam sekilo tak apa sekilo ni atas ambil. Mari siapa lain atas ambil, siapa di masjid benda baru. Maka belum dah sejik ni baru tu dah ada jalan lekok masuk. Pondok duduk dalam ni dah. Mudah. Kalau kita masuk sebelah lek ketik natam tu. Di mulut gua. Mana pula mulut gua? Yang masyhur dengan natam sini. Ataupun satu jalan lagi kita mari sebelah lek cabai 3 niye ni. Kita masuk ke nak tu lah. Jalan nak cabai 3 niye tu. Kita masuk, kita mari betul lah. Betul mari siapa di masjid benda baru. Lek sana masjid sikit je lekok kiri mari. Masuk dalam sikit jumpa muhabah. Ada ular naga depan rumah tu. Kereta cak ular naga. Kereta drakon tu lah. Yalah dah faham moktai besar tu. Masuk dalam lagi. Boleh tengok kawasan kita buka tengok saat ni ke. Ada dengan asrama perabung biru, ada dengan musalla tu tempat dia. Adik kakak tanya dah. InsyaAllah dia kata Wildan tanya ni Wildan tanya juga adik InsyaAllah capai yem warnai sedok rap kek bang kah babo ni hari Sabtu ni kalau betul hari Sabtu boleh jumpa kita 2 orang juga. Betul dengan kita ada sini pagi-pagi lumayan pagi lah. Betul kita boleh jumpa boleh kenal. Tahu mana duk dengar radio FC Ustaz Dong masa orang ni Ustaz Dong masa geli tengok. Janggut lah. Boleh jumpa dengan Ustaz Dong, boleh jumpa dengan saya sendiri. Kita pun boleh pakai doa tu yang murah rezeki.
Itulah alhamdulillah kita mari sini kok kita pakak-pakak kerja. Nah kita tolong doa insya-Allah Tuhan murah rezeki kita. Boleh mari ziarah. Kalau hari Sabtu babo dah sama lah. Nah kalau hari lain tu mungkin tu kena telefon dulu. Betul-betul dah hari Sabtu ataupun kalau hari Selasa dengan hari Ahad dah. Hari Selasa dengan hari Ahad. Kalau masa lalu kat kedai lama tu telefon masuk apa? Nah nak mari jumpa kita jumpa di radio pun boleh. Kita akan makan nasi sekali. Kalau perempuan mari untuk lelaki lah. Mari yang sore tu tak pergi kan nasi tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ni Cik Moh ni. Cik Moh bidai kita. Cik Moh. Cik kita sakdang weh. On pelah nak kah? Alhamdulillah. Tu yang murah rezeki. Cik kena cadai minyak habis minyak cik hari ni tu. Minyak panas cik dia jual hari ni habis cerak tu. Nah, habis orang pergi ambil rumah cik insya-Allah. Cik kata, alhamdulillah ustaz. Sekat duk jalan ni ustaz dia, murah rezeki. Nah, ayah ayah pun supaya tu jugalah. Ayah ayah kita po'o. Insya-Allah lah. InsyaAllah Tuhan murah rezeki cik weh. Nah, boleh pergi Mekah pula. Duk. Alhamdulillah. Terima kasih cik. Lepas tu ramai ni hak tam hari ni. Lepas tu ayah sing kita pun duk ikut juga. Nah, alhamdulillah sebelah Alik Taning tu ramai duk ikut dalam Facebook sekarang dah. Hak abang mari dah pun alhamdulillah. Jadi itulah lebih kurang. Nah, di antaranya kita ni bukan gapo dak, kita ni jadi orang tengah je. Nah, kita jadi orang tengah. Nah, tujuan gapo? Untuk nak bersama-sama kita mari buat kebaikan. Nah, พี่น้องเราเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์เราเป็นคนกลางนะครับเนาะ เราทั้ง3เนี่ยเป็นคนกลางเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันทำความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปแล้วปอนเนาะบาบออัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่คอลาอับดุลมานีนี่คอลาอับดุลมานีkata mari dah pondok babo ni. Nah, mari bila tu babo ingat masa apa? Ingat jamu akik TA gitu panas tak boleh hirup halu dah. Nah, kena tunggu ustaz dah. Alhamdulillah. Lepas tu saudara kita, sahabat kita ni, Ustaz Sobri duk bakok tu dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz dah babo. Nah, ustaz boleh babo saya sini. Tak ada babo ramai dah. Baiklah. Sobri kita boleh on lah tu. Masuk tengok dah. Marilah sekodah lah kodah. Nah, sama tara duk di pintu pagar tu ke. Boleh tekan mari boleh. Nah, insya-Allah hatta mari tu niat. Ya Allah, mujadilah wakah jariah aku ni ya Allah. Sebabnya memurah rezeki kepada aku ya Allah. Alhamdulillah, maka tak lewat masa lah, tuku senang sikit dah. Jadi alhamdulillah, nah kita mari dengarlah sepatah dua. Lepas tu adik kakak hak mana sambil dia duk dengar ada kemuskilan agama. Ada muskilah, duk wasa nak tanya soalan ni lama tak ada tanya lagi ni, nak tanya apa hukum dia. Dia rasa nak tanya soalan macam mana, adik kakak boleh sambil-sambil kita duk hantar duit masuk dalam bank ni, sambil-sambil kita boleh ambil ilmu boleh-boleh. Nah, kalau kita duduk dengan babo dah, kita boleh tanya soalan ni. Ada satu soalan masuk, mari nanti saya nak baca soalan. Nah, admin kita dua-dua duduk tunggu depan tu pun nanti tulis soalan cakap dah tu. Nah, boleh tanya mari soalan dah. Nah, jadi hari ni kita tak ada duk gaduh mana ke. Nak pergi kalau tempat rendah-rendah tu nak pergi tak boleh lagi. Seluk-seluk ustaz dah, cah ada lagi. Nah, bukan cah duduk atas perahu tu. Nah, cah selai di air. Nah, jadi itulah lebih kurang dah. Santai-santai kita hari ni, sama-sama kita dah ikuti, kita boleh tanya soalan tu. Kaklah kita tu weh. Assalamualaikum tháng 3 วันนี้มาเช้าเลยได้minta carrot pagi kaklah dia. Jangan ngepek kaklah acak-acak lah kaklah. Nah, nampak kai kelubung tubik anyok lah tu hatalah mari kok ni atik. Buat wakah jariah kaklah dia. Lepas tu boleh pergi Mekah pula lepas dah ni. Tu lebih kurang. Alhamdulillah tu yang buah rezeki. Kita berdoa semua sini, Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain. Kita doa semua adik kakak duk menonton semua ni. Hak semua pakat chair ni Tuhan murah rezeki boleh pergi Mekah. Nak pergi ngapi ya? Serahlah. Nah, tapi kita pun boleh juga buat udah-udah. Alhamdulillah. Mari kita jumpa dengan bapa kita pula seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selamat pagi kepada ibu-ibu dan bapa-bapa dan juga anak-anak muda-mudi dan kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Dan juga tak terlupa kepada dua tokoh sebagai penolong saya, ambil daripada awal mulai kita usaha menumbuhkan madrasah Dar Al-Ansar kita, iaitu Pondok Bendai Baru di kampung Bendai Baru kita, Posing, Mukim Posing, daerah Meng, wilayah Jalah. Nah, kita ni duduk dalam Meng lagi, Meng Jalah lagi. Maknanya ambil daripada Meng Jalah tu, ambil daripada kota Jalah sehingga sampai sini kurang lebihnya 15 batu. Nah, 15 batu. Jadi tak jauh lah jarak perjalanan itu, tak jauh, lebih kurang 20 minit. Nah, sampai di pondok kita, ambil daripada kota Jalah. Jadi alhamdulillah lah bapak-bapak dan ibu-ibu, tak ada kira lah di mana tempat kita berada. Nah, pihak kita di sini Pondok Dar Al-Ansar dan juga kamakan kita, nah, ahli jawatan kuasa daripada Pondok Dar Al-Ansar, Pondok Bendai Baru, ucap ribuan terima kasih lah kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang mana sudi, yang mana bagi bantuan tolong menolong supaya kami boleh menumbuhkan sebuah pondok. Nah, demi untuk kita nak sebar ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita di belakang hari. Pondok ni adalah pondok turas. Nah, pondok turas iaitu pondok kitab tua. Pondok kitab tua tetapi sistem moden. Sistem moden ni dengan maknanya sistem ada dengan keadaan semasa. Nah, ada dengan keadaan semasa bukan maknanya saya sendiri dengan keadaan semasa, bukan. Ada dengan keadaan semasa, penolong-penolong saya ni orang dengan keadaan semasa belaka. Sebab itulah saya ni, nah, banyak lagi kelemahan, banyak lagi benda-benda hak kena menututi. Jadi kena tupai-tupai mereka yang bijak pandai lah. Sebab itulah jadi kita nak pergi sore tak boleh. Nak pergi sore tak boleh. Dan pihak ilmu pengetahuan pun kita kena tupai guru-guru kita. Masih banyak lagi guru di belakang, di belakang kita di sini. Tempat rojok ke kita banyak. Nah, ada di belakang-belakang kita. Cuma rupa gambar tu tubik rupa kita. Sebenarnya ilmu tu bukan daripada kepandaian kita. Itulah lebih kurang. Jadi alhamdulillah lah kita tak lupa kepada bapa-bapa dan ibu-ibu dan juga anak muda-mudi kita yang sanggup bagi pertolongan bantuan kepada pondok kita ni, dapat kita beli bidang tanah, kita boleh beli kurang lebih 4 rai. Nah, 4 rai dengan duit ibu-ibu dan bapa-bapa dan juga mereka duk tolong sikit sebanyak tu, boleh beli tanah lebih kurang, nah, lebih kurang 3-4 rai lah lebih kurang. Kalau kita nak jadi halusi tu kena mari ukur lah, tu lebih kurang. Lepas tu di atas tanah, di atas bumi yang kita beli tu pun dengan duit ibu bapa dah. Nah, hak khairat tu adalah sedikit. Lepas tu hak beli daripada duit ibu bapa duk khairat, duk bantu mari tu, nah, habis banyak juga situ. Lepas tu kita beli tanah pula tambung. Nah, tambung di atas tanah kita beli tu 450 kereta juga lebih kurang. Dengan batas tembok gapo semua tu tambung. Nah, tambung bukan maknanya mari tu sudah siap dah, bukan. Nah, daripada nak tebal getah nu lagi, nak beli getah orang lagi dan kita nak bayar gapo tu, atas duit tu belaka. Lepas tu di hari ni ibu-ibu dan bapa-bapa boleh tengoklah kawasan ni jadi nampak serupa dengan padang. Sebenarnya bukan kita beli padang, kebun getah. Nah, kebun getah. Tu dia. Lepas tu lagi pula kita beli tu, manakala jadi padang kita pun beli tanah mari tambung di atas di atas padang. Setelah mana kita tebal getah dah tu, kita bokeh-bokeh tubik semua akar-akar getah semua tu, kita tambung pula di situ. Lepas pada tambung itulah barulah kita mulai bina. Bina tapak kita ni tu kita ambil
Nah, guru kita hak barakah untuk mari solat hajat, semaya hajat. Nah, untuk jadi barakah dalam kawasan. Lepas tu kita pula guna duit PT hak ibu-ibu dan bapa-bapa yang bagi semua tu. Nah, yang bagi semua tu kita buat musalla. Nah, buat musalla di atas bumi ni. Bumi walaupun kita tengok nampak cerah, nampak padan ni, bukan pada asalnya kebun getah. Nah, kebun getah kita beli kebun getah. Nah, lebih kurangnya 4 rai. 4 rai. Lepas tu adalah sedikit daripada wakaf tu ada sedikit. Nah, lebih kurang duduk dalam tu juga. Jadi capur-capurnya kawasan pondok Dar Al-Ansar ataupun pondok Bina Baru ni lebih kurangnya 5 rai. Nah, 5 rai. Lepas tu jadi di hari ni kita duk bina di hari ni, bina buat musalla 2 buah. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa buat musalla 2 buah. Tempat mengajar, tempat semaya, tempat buat ibadat ada 2 buah. Nah, musalla kecil dan musalla besar. Musalla besar tu kita letakkan nama Imam Syafi'i. Musalla Imam Syafi'i. Musalla kecil tu kita letak nama Musalla Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali. Jadi di sini musalla besar, musalla kecil ni apa tujuan kita? Musalla besar ni bagi kita kata tok guru mari gapo tu kita baca dalam musalla besar ni. Nah, anak-anak pelajar hak pandai-pandai tu ngaji sini. Hak erti, hak boleh menulis, boleh dobik gapo tu situ. Bagi anak-anak pelajar hak boleh baca kitab. Nah, anak-anak pelajar hak boleh baca kitab dah, boleh baca kitab nahwu, boleh baca kitab sorah, boleh hafal mate-mate gapo tu kita pergi kepada musalla kecil. Musalla kecil tu untuk ngajar mate jarumiyah, mate bino, untuk anak-anak nak bagi kaedah qawaid, cara kita nak menututi ilmu kitab pondok ni kena hafal, kena gapo tu kita tak musalla satu lagi dan untuk palat-laah di situ. Nah, palat-laah di situ. Lepas tu asrama yang kita buat ni sebenarnya hasrat kita ni kita nak buat pondok suti-suti. Nah, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah. Tapi buat pondok suti-suti pakai modal banyak dan lagi pula heret masa panjang. Heret masa panjang. Ni sebab apa boleh kita buat asrama panjang macam ni kerana kita nak sikat masa. Ni masa tak sampai 2 tahun lagi. Ayah-ayah dan ibu-ibu. Pondok kita Dar Al-Ansar Pondok Bina Baru ni tak sampai 2 tahun lagi. Kita dalam hanya setahun 10 bulan, setahun lebih lah, tak sampai lagi 2 tahun. Jadi dengan usaha saya sendiri dan juga pembantu saya 2 orang ni dan juga kamakan kita di belakang lagi tak nampak tu. Nah, tak nampak lagi tu pun sebagai penolong kita juga. Jadi alhamdulillah lah dengan toko Romuz dengan kita berganding bahu saat itu boleh kita itu dapat membangunkan sebuah madrasah sebagai madrasah kitab turas, kitab tua. Nah, aliran Imam Syafi'i kita itu tu jalan ni Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Sekiranya bapa-bapa dan ibu-ibu berasa suka nak buat kebajikan, nak buat kebaikan jariah untuk ayah kita yang sudah meninggal dunia dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, ataupun kita nak buat jariah untuk kita sendiri, kita buatlah. Nah, kita jadilah saham di dalam pondok ni kerana banyak cara lagi. Nah, banyak cara lagi dalam 2-30% lagi. Sebab apa? Sebab berapa kita tak ada boleh naik lagi dan matam tempat kanok-kanok pun kita kanok nak makan pun kita tak ada boleh naik lagi. Benda tu sebenarnya penting sangat-sangat nah, ayah-ayah dan ibu-ibu. Manusia kena makan, manusia kena mandi, manusia kena menyuci, manusia hak itu. Nah, kena ambil wuduk, kena ambil gapo tu, hak tu sakut paut dengan wasail untuk nak buat, untuk nak menyempurnakan ibadat. Kita nak mengaji, kita nak semaya, kita nak buat ibadat kepada Allah, nak buat macam mana perut kita lapar. Nah, nak buat macam mana kita hak itu masih duduk dalam keadaan cuma dalam keadaan tidak suci. Maka tandas kita sudah buat dah tapi tidak sempurna lagi. Nah, tidak sempurna lagi. Jadi tandas pun tak ada sudah lagi, buat tu buat dah. Bala pun buat tu buat dah tapi tak ada sempurna lagi. Berhajat kepada tepek mozek, tepek klinik. Nah, berhajat kepada api elektrik, kena pakai pelita, kena pakai kipas, semua tu duit. Semua tu duit. Manakala berhajat kepada duit ni, kita terpaksa kena tubik kecek macam ni lah. Dia mau nak kata
demo ning nah kecek sokmo kecek gapo kita tak ada, kita tebaling kita. Nah kita tak ada boh dalam otak kata demo tu kata demo ni kata, siapa kata pun kita tak ada berasa gapo. Nah kita tak ada berasa gapo, patut tak ada nak murih gapo, biasa je. Masalah orang kata tu biasa je, kita terima boleh. Nah kalau kita terima tak boleh, coh lama dah ni kita terima boleh. Sebab apa? Sebab kita buat kerana agama, bukan kita buat untuk untuk nak mekayakan diri kita, untuk nak hebat diri kita. Kita tak ada fikir macam tu. Kita tak ada mari balas tu. Tak ada tanah kita beli 2-30 rai duk kat kawasan Balok ke, ataupun duk kawasan Tanto ke, duk kat sebelah Malaysia kan. Kalau ada tanah saya beli dengan duit macam ni, youth make selalu dah. Nah youth make selalu dah. Tu dia. Jadi di sini ibu-ibu dan ayah-ayah, musalla kita ni, musalla Imam Syafi'i kita ni, banyak perkara lagi yang tak ada sempurna, tak ada siap. Sangat-sangatlah berhajat kepada bantuan ayah-ayah, ibu-ibu. Kita nak buat kebajikan, kita buatlah. Nah sekadar kata 100 tak apa dah, 100 orang. Nah untuk jadi kebajikan wakaf jariah kita, kita turun duit kita hak ni tu sebagai wakaf jariah niat molek, kita turun kepada Mailik Banci. Nah iaitu akar bancinya 932 343 0501. Tanakan Kurung Thai. Nampak je nama saya sore di situ, bukan sore saya nak pergi ambil duit tanakan tu, saya kena pergi dengan Tok Kotik, Tok Bila. Nah jadi 2-3 orang nama tu ya bos situ sebab tak teluh nak boh. Tak teluh nak boh. Tu dia Tok Kotik, Tok Bila. Senantiasalah bersama dengan saya di sini. Tu dia. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu, ayah-ayah dan ibu-ibu, kita buatlah kebajikan masa kita hidup ni. Sebab kita wakaf jariah ni, kita wakaf tu pahala wakaf dah. Pahala wakaf tu kita wi dah. Tapi kita wi pahala wakaf saja. Tie duk seroking. Dan lagi pula pondok tak ada boleh guna, musalla tak ada boleh guna, kita boleh pahala hak wakaf tu ya. Masalah pahala jariah pula, pahala hak duk gerak semua, hak duk sapa semua kita. Supaya kita buat mau sewa lah deh. Kita buat mau sewa, tak ada berpitu. Buat mau sewa, natal tak ada lagi. Buat tu habis juta-juta dah. Tapi boleh tara tu je. Orang tak sewa lagi. Orang tak sewa lagi, kita tak ada boleh terima lagi duit bulan. Duduk situ. Rumah sewa kita duduk situ. Pitu tak ada, natal tak ada. Duduk situ. Ni pun sepatu juga. Misalnya, kalau kita buat-buat, lepas tu dia duduk seroking situ. Dia ada saja. Tak ada boleh guna. Maka pahala tu boleh. Tapi pahala jariah tak ada. Faham tak? Pahala jariah tak ada dengan maknanya pahala orang guna tu tak ada boleh guna lagi. Umur sewa kita buat tu tak ada sudah. Orang tak ada sewa lagi. Maka duit masuk tak ada lagi lah. Duit masuk hak tiap-tiap bulan tu tak ada lagi. Mana kalau kita book sudah sini boleh boh itu, boleh boh gapo, boleh boh api, boleh boh mozek, boleh boh gapo segala ni sudah. Buka orang sewa. Barulah mari duit kepada kita. 2,500 sebulan, 3,500 sebulan. 7,000 sebulan. Kita buat mau sewa banyak-banyak ni. Beribu-ribu. Beratus-ratus mari kepada kita bulan-bulan. Lepas tu, ni pun macam tu juga ni. Musalla kita tak ada boleh guna. Tak ada boleh nak buat semaya. Tak ada boleh nak buat mengajar kerana pitu pun tak ada. Dan mozek pun tak lepas lagi. Kipas-kipas pelita api elektrik tak ada boleh masuk lagi. Jadi hasilnya tak ada boleh lagi lah. Boleh pahala hak kita bui tu ya baru. Hak wakaf tu ya baru. Hak jariah tak ada lagi. Hak kita nak di sini pahala wakaf pun ada, pahala jariah pun ada. Pahala jariah ni orang mengajar setiap masa, pahala sapa kita setiap masa. Kita mati duk le kubur dah, pahala duk sapa kepada kita. Kita mati duk le kubur dah, pahala semaya, kanak-kanak duk semaya sapa kepada kita, kanak-kanak duk ambil semaya sapa kepada kita. Sebab apa? Sebab tempat ambil semaya daripada duit pitih kita hak kita usaha. Sebab apa? Sebab tempat-tempat semaya, tempat tok guru duk mengajar tu, dia duk mengajar tu duit kita hak kita usaha. Bahkan bukan situ saja dak. Pagar semua tu nak jaga kebaikan, nak jaga keselamatan. Anak-anak pondok kita. Dan segala tempat ladung air, tempat matam semua tu orang panggil. Orang panggil sangat-sangat berhajat hak tu sebagai wasail untuk nak menyempurnakan ibadat, untuk nak menyempurnakan ilmu pengetahuan bagi anak-anak pelajar yang ada di situ. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu, kita ingatlah bahawa tidak sia-sialah kita buat ibadat di mana tempat saja yang kita duk buat itu. Kita ingat kata bila tok guru mengajar, siapa selalu dah kepada kita. Apatah lagi kita hak itu
Kita nak buat amalan sendiri, kita nak cari sendiri, kita kena ingat kita buat sendiri hak ni tu, kita mati habis. Sebab kita tahu dah hadis tu, apabila mati oleh seorang manusia, apabila mati oleh anak adik, maka putuslah segala amalan dia, kecuali daripada 3 perkara. Apa tu 3 perkara? Sedekah jariah. Lepas tu lagi pula ilmu yang diberi manfaat. Lepas tu satu lagi anak yang soleh. Maka anak yang soleh, kita ada anak 7 orang, 8 orang. Kadang-kadang seorang kita nak cari anak kita hak soleh, susah. Ilmu pengetahuan, kadang-kadang kita nak mengajar, nak jadi manfaat, nak jadi dapat menyebarkan, payah, susah juga. Tapi wakaf jariah ni, duit kita ni kita tak ada kena fikir gapo, niat sekarang je. Waktu baik 100, waktu baik 450, waktu baik 4500, waktu baik 1000, niat sekarang je. Niat tu siapa sokmo kepada kita. Dalam ayat duk sebut yang kita duk baca, kita selalu baca dalam ayat kata dalam surah Yasin ada sebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita dah baca tu. Inna nahnu nuhyil mauta. Tuhan kata sesungguhnya aku akan hidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan hakimat Isa, Tuhan hidupkan orang-orang yang mati. Tuhan nak bangkitkan orang-orang yang sudah mati dah, bangkit daripada kubur. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis segala apa dia buat ketika dia hidup dulu. Dia buat wakaf jariah, dia buat sedekah, dia buat amalan kebajikan, semua tu tulis semua tu aku akan tulis hak dia duk buat kebajikan. Hak dia duk buat masa dia hidup dulu. Ketika dia hidup dulu belum pada dia mati, wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kesan-kesan mereka itu, perkara-perkara kebaikan mereka itu jadi sahabat. Bagi Tuhan nak hitung saat itu di dalam di dalam imamin mubin, maknanya dia hak itu dapat kebaikan, dapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Boleh tengok nyata-nyata dan jelas-jelas akhirat esok. Itu dia. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang kita tahu kata dalam ayat duk sebut bukan situ saja dak, bahkan dalam surah Baqarah ayat 110 pun ada sebut wa ma tuqaddimu min khairin tajiduhu indallah, dan barang yang kamu buat, yang kamu sediakan pada kamu, maka pada ketika kamu hidup dulu di atas dunia, min khairin, daripada segala kebaikan kebajikan tu, tajiduhu indallah, mu akan boleh tengok jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tengok akannya, akan segala barang hak mu buat tu boleh tengok. Sebab itulah kalau kita tengok dalam atas hadis pun duk bagi tahu kepada kita, dia kata hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhun, sab'un yajri lil 'abdi, 7 perkara amalan duk berlari bagi hamba. Duk berlari dengan maknanya duk sapa sokmo. Sapa sokmo kepada hamba, ajruhunna, oleh pahala. Pahala 7 perkara tu. Pahala 7 perkara tu sapa sokmo kepada tuai dia. Bila tu wa huwa fi qabrihi, pada ketika dia duduk dalam kubur sikit lagi. Bila dia duduk dalam kubur sikit lagi, 7 perkara hak dia buat ketika dia hidup dulu akan sapa kepada dia. Dalam kubur sikit lagi, ba'da mautihi, selepas daripada matinya. Lepas pada dia mati, hak ni tu 7 perkara ni duk sapa sokmo amalan. Amalan kebajikan. Gapo tu? Yang pertama, man 'allama ilman, mereka yang mengajar akan ilmu. Duk ngajar sokmo demo ni, ngajar dalam radio, ngajar kok masjid, ngajar kok musalla, ngajar kok tempat tahfiz, ngajar kok tempat sekolah-sekolah, kok mana-mana duk ngajar sokmo. Pahala duk sapa sokmo kepada dia. Tu yang pertama. Yang kedua, au ajra nahran, ataupun mereka yang buat sungai. Buat sungai berlari. Buat tanduk ke, buat sungai ke, buat gapo. Untuk berlari air saat itu manusia boleh guna, boleh ambil manfaat. Maka boleh pahala lah kepada dia. Tu pahala kepada dia apabila mati, orang duk ambil manfaat daripada air dia, duk masuk
dalam tempat-tempat boleh guna, boleh ambil manfaat jeruh anak kayu. Nah, masuk dalam padi, dalam gapo semua tu dapat kebajikan. Yang ketiga, au hafara bi'ran, ataupun mereka yang gali telaga. Gali telaga untuk orang guna air, untuk orang ambil air. Tu. Yang ketiga, tu jadi kebajikan juga. Tuan sudah mati dah tapi pahala kebajikan duk siapa semua. Tengok Saidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia beli telaga Raumah daripada Yahudi di kota Madinah tu bukan biasa. Tak ada orang boleh beli. Nah, harga telaga Raumah daripada orang Yahudi. Telaga besar-besar di kota Mekah telaga Zamzam. Nah, di kota Madinah telaga Raumah. Maka telaga Raumah ni, Raumah ni tuai bagi telaga tu orang Yahudi ni. Siapa kata Saidina Uthman hak ni tu, Nabi kata siapa boleh beli telaga ni, dia akan dapat kebaikan daripada syurga. Nabi akan ganti dengan kelebihan, dengan kemuliaan nikmat syurga. Nah, ganti dengan nikmat syurga siapa boleh beli telaga Raumah ni. Maka Saidina Uthman beli telaga Raumah ni khairat kepada kaum selalu dah. Siapa nak guna, siapa nak apa, tapi di awal-awal beragai jugalah dengan Yahudi tu. Jual setengah lah. Nah, jadi banyak perkara lah di situ. Tapi akhir esok jaya. Yang keempatnya, au gharasa nakhlan. Gharasa nakhlan dengan maknanya ataupun mereka yang tani anak-anak taman. Dalam Mekah ni ya tani anak-anak taman. Kan tani taman di mana tempat hak. Nah, tanah hak jadi subur sikit ya tani taman. Tujuan apa? Tujuan orang lalu jalan boleh makan buah-buah. Berti teduh, berti gapo boleh makan buah-buah tu orang panggil jadi kebajikan. Yang kelimanya au bana masjidan, ataupun bina masjid. Bina masjid ni kita duk bina dah tempat kita di hari ni buruk pakak nak janguk masjid orang semaya tak ada mana kali. dua baris gitu ya. Tapi sejik tak ya janguk kau ni tapi tak ada apalah molek. Nah, molek sebab kita besar hak tempat buat ibadat kepada Allah. Kita besar, kita peluahkan tempat-tempat kebajikan. Tu molek benar tu. Masuk dalam kata man bana masjidan. Yang kenanya man waratha. Nah, man tu tak ada itu kita takdir tu. Yang kenanya au waratha mashafan. Mereka hak gapo? Hak mempasakai mashaf Quran ni. Maknanya orang hak duk wakaf Quran. Orang wakaf Quran. Sebab itulah kita pergi negara Arab banyak orang wakaf Quran. Tong-tong. Nah, wakaf Quran. Bui Quran situ, bui Quran sini, bui orang baca situ, bui orang baca sini. Supaya hak tu jadi kebajikan bagi kita. Nah, kita ni tu nak wakaf Quran. Nah, kita tak mampu juga nak cari duit pitih ke apa tak boleh. Wakaf doa. Tak apa dah. Wi doa kepada orang. Ngajar sekali, wi satu doa. Ngajar dua kali, wi satu doa, wi semua doa tu. Supaya boleh orang panggil ada lah bahagia sikit-sikit. Nak tiru Quran tu tak kuasa nak tiru, ambil hak ning tiru lebih kurang. Yang ketujuh, au man taraka waladan, ataupun mereka yang tinggal anak tu pula nak anak soleh lah, tinggal anak tu kena jadi anak soleh, duk doa kepada kita, baca kepada kita, buat kebajikan, hak ni tu hadiah kepada kita, baru boleh kebajikan. Pas kita nak boleh dak ni 7 perkara ni. Kalau kita tak boleh 7 perkara ni, kita buatlah. Nah, kalau kita tak boleh nak buat benda-benda hak berat-berat hak lain, kita buat hak ringan ni 100 kok je. Mari masuk di dalam. Nah, di dalam bank kita. Nah, untuk jadi kebajikan ni aku jadi duit pitihku 100 kok ni untuk jadi wakaf jariah. Nah, pondok benda baru ni kerana Allah Taala. Ataupun kita nak niat untuk ibu kita pun boleh, nak niat untuk ayah kita pun boleh, nak niat untuk tok guru kita pun niatlah. Supaya benda tu jadi kebajikan bagi kita, jadi saham bagi kita, jadi wakaf jariah bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita buat kebajikan macam ni, kita dapat bahagia, kita dapat pertolongan, dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah kata in tansurullah yansurkum. Jika kamu tolongkan Allah, nescaya Allah akan tolongkan kamu. Pas Allah tolong, orang panggil bergana-gana lah. Allah tolong hal itu, iaitu bergana-gana lah. Kita tolong sekali, Allah tolong kita 10 kali. Sebab agama ni bila jadi hak tengah, dia jadi hak Allah. Nah, jadi hak Rasul. Oleh itu kita tahu dah, kita usahalah boleh buat
Moga-moga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Maka sekadar itu saja. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada 2 soalan apa? Kerana ada soalan sidang penonton kita hantar mari. Soalan pertama dulu ni berkaitan dengan was-was ataupun gangguan setan lah. Soalan pertama daripada Nat Hatai. Orang sebelah atas ni boleh jadi ataupun orang bawah ni. Boleh jadi nama Aisyah nama dia, tapi nama lesnara nama ni. Dia tanya bagaimanakah hendak buat nak macam mana jika lintas karuk mari dalam hati tentang Allah ni. Tuhan ada tangan apa 2 tangan. Ada mata apa. Tuhan duk cokoh tarah apa. Ke mana ni? Lintas karuk mari dalam hati. Adakah kita jatuh dalam kufur ataupun jatuh dalam murtad? Kalau litah mari pasal tu dalam hati kita tu. Haraplah babo tolong jelas sikit ni masalah. Ni ada sebut pondok turah ni dah ni. Nak jaga buku ni dah ni. Hari ni dah insya-Allah. Ya, terima kasih di atas soalan kak kita tu ni. Ya. Kak Aisyah. Ya. Terima kasih di atas soalan tu. Sebenarnya perkara litase ni nak lari tak lepas litase ni. Kadang-kadang yang mari macam tu, kadang-kadang yang mari macam ni. Hak ni orang panggil tidak jadi jejah gapo lah dengan akidah kita. Tak ada jadi kufur, tidak jadi murtad. Kerana ya litase ni orang panggil gangguan syaitan. Gangguan syaitan kerana syaitan senantiasa bersama dengan kita. Dia kata inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu duk berlari di atas orang panggil jalan ni darah kita ni. Orang darah kita dia berlari semua, ada semua syaitan. Maka amalan kita, amalan kita apabila amalan kita ya naik, ya turun, yazid wa yanqus. Amalan kita naik turun ni. Ketika kita lemah, maka litasai je mari. Kadang-kadang ketika kita kuat, litasai mari. Litasai mari ketika kuat kita boleh kuih. Ketika lemah, kadang-kadang heret panjang. Heret panjang itulah kita kena banyakkan zikrillah, banyakkan berzikir. Bila mari litasai tak molek, tak comel, hak karuk-karuk kita astaghfirullahalazim. Walaupun benda tu hak itu tak jadi kesal, nak jatuh agama ataupun nak jadi martak, ia tak jatuh agama, dia tak jadi martak, tetapi kita jaga diri kita astaghfirullahalazim. Mari pula la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kerana tidak ada sedaya upaya kecuali Allah satu saja. Bila kita rujuk klik kepada Allah, semua tu tidak beri bekah. Apa pun tak ada beri bekah, sikit buk pun tak ada. Sikit buk pun tak ada. Jadi Tuhan satu saja yang ada kuasa. Itulah lebih kurang. Wallahu taala alam bisawab. Soalan yang kedua apa? Satu lagi yang tanya, Assalamualaikum abah. Nak tanya kita ni orang yang banyak dosa-dosa ni. Lepas tu kita ni nak taubat macam mana nak Tuhan terima dengan sebab banyak dosa. Tu. Satu soalan makan soalan tu. Ya, terima kasih di atas soalan tu. Ya. Dalam ayat kita selalu dengar ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat sebutlah tu tak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di sini nak ayat kata oleh Muhammad. Kerana ada orang sahabat saat itu, belum daripada dia nak jadi sahabat, dia hak itu jadi musuh bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya dia hak itu, dialah sebagai orang yang bunuh Saidina Hamzah. Bila dia bunuh Saidina Hamzah hak itu, jadi siapa belah perut hak itu Hindun ge heret. Kakah dalam heret tubik hak itu, bubuh masuk dalam mulut dia stoka yang mamu ludah di atas tubuh jasad Saidina Hamzah. Maka Saidina Hamzah ni orang panggil keluarga Nabi yang Nabi sangat kasih sekali. Siapa Nabi menangis dia meninggal dunia saat itu. Lepas tu dia mau buat karuk, orang panggil ta'zib di atas mayat itu, Nabi nak terima tak boleh. Nabi ni sangat-sangat marah sangat. Bila marah itu sehingga orang yang bunuh Sayyidina Hamzah saat itu katanya lari giduk lepas sebelah, kot sebelah lik Taif ke sebelah lik mana, katanya nama Wahsy dia.
Jadi dia hak itu manakala dia hak itu tengok tingkah laku sifat Rasulullah baik molek gapo, dia pun jadi balik kepada agama, hatta surat mari kepada Rasulullah minta nak maaf, minta nak masuk Islam, minta maaf. Lepas tu minta nak masuk Islam. Bila minta nak masuk Islam hak itu, jadi sahabat siapa kan surat kepada Rasulullah. Rasulullah pun nak tolak tak leh. Nak tolak tak leh orang nak masuk Islam ni. Sedekah kita dendam. Kita ni taruh dendam sebab bunuh pak dara kita, orang yang kita kasih. Lepas tu nak buat mana? Dia nak masuk Islam, terpaksa kena terima. Bila terima mari sudah mengucap sudah siap, Rasulullah kata tak usah aku boleh nampak lah muka mu sebab aku dah ingat dulu tak habis. Jadi mu kena giduk lah jauh-jauh. Dia giduk jauh-jauh pun tak sedap kita masuk Islam, tapi orang yang teraju Islam tak selari dengan kita. Jadi Nabi tak ada bui penuh. Tak ada bui penuh dalam hati dia. Jadi tak sedap kita masuk Islam. Maka dia duk serabut dalam diri dia. Bila serabut itulah Tuhan turun ayat. Nah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata oleh Muhammad. Nah, bagi hamba-hambaku hak itu yang melampaui di dalam pekerja ayat itu, la taqnatu min rahmatillah. Apabila dosa hak itu terlalu banyak, untuk putus asa lah daripada rahmat Allah. Maka kita di sini tak siapa tahu tu kita dosa kita hak itu bukan siapa kita hak itu kerja besar-besaran macam tu sekadar kata kita pernah mabuk, pernah main judi, pernah makan benda tak molek, dosa besar apa tu juga. Lepas tu kita berasa kata benda tu Tuhan nak ampun dak tu bagi aku. Kita jangan putus asa. Dosa banyak mana pun, joli banyak mana pun, Tuhan mudah beri keampun ni. Sebab Tuhan sebut dah dalam ayat, Tuhan kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan terima segala apa, aku akan terima segala apa sahaja yang mereka itu berdoa. Dia nak taubat dengan aku, dia hak ni tu ada kesalahan. Metaklah dengan aku sebab aku ni hampir di sini dengan maknanya mudah terima rahmat, hampir mudah terima taubat, mudah terima doa. Oleh itu kita tak sarup putus asa lah. Kita ada salah silap sikit sebanyak, kita minta ampun. Syirik Tuhan tak ampun. Kita kena mengucap dulu tu, mengucap sudah baru minta ampun. Kalau tak selagi mana tak mengucap ampun banyak mana pun, Tuhan tak beri maaf sebab dosa syirik ni besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu dia. Ya wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih penjelasan daripada tuan guru kita. Tu di antaranya dosa. Kita banyak dosa, banyak mana pun Tuhan sanggup nak ampun kepada kita. Hingga siapa kalau kita panggil lagi dalam sejarah Wahsy, hak dikata nama Wahsy hak bunuh pak darah Nabi saat ni tu, akhirnya dia nak tutup balah kesilapan dia yang bunuh pak darah Nabi. Akhir dia jugalah yang bunuh Musailamatul Kazzab, orang ngaku jadi Nabi pada masa Sayyidina Abu Bakar. Ni tutup bela dia ni. Dia rasa puas hati dia boleh bunuh Musailamah Al-Kazzab hak ngaku jadi Nabi lepas dia Nabi wafat ni. Tu tutup bela dia. Tapi taubat dia tu Tuhan sudah terima dah. Masa tu pun masa masuk Islam di zaman Rasulullah tu. Tapi ayat tu Tuhan tu sangat luahnya. Tuhan amat pemurah lagi amat mengasihani kepada kita. Lalu itulah kita banyak mana dosa sekalipun. Sebunuh orang, milah orang dah Ustaz dah. Tuhan sanggup apung lagi dosa dia. Tu nak oyak sebab tu di antaranya kita ni sebagai orang ni manusia memang tak lepas daripada dosa. Nabi yang maksumnya kita ni ada dosa, lalu itulah kita banyak mana dosa, kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tu hak Tuhan royak. Tuhan sangat kasih kepada orang yang suka bertaubat dan juga orang yang suka menyucikan diri dia. Lalu tu satu amalannya nak bagi akhir kita hari ni panjang sikit kerana buti lama dah. Tapi hari ni dah nampak hari cuti dah kita. Tu pula tadi ni mai caiแล้วทำบุญเลี้ยงได้ไหม tu sudah kerja dah lah. Hak ni nampak kau buat satu tajuk pula Ustaz dah ni. Kena buat satu tajuk ni, soalan ni panjang nak hurai ni. Alhamdulillah.
Lepas tu banyaklah soalan masuk ni. Jadi kena buat majlis mula ni. Jadi nanti minggu depan ke kita mari buat rancangan pandak di Ustaz dah. Kita mari whisky tadi kocok-kocok itu buka soalan benar. Nah, kita buka majlis kita sejam setengah tu untuk tanya soalan. Nah, insya-Allah hari ni tak ada nak pergi bagi berah lagi ni. Alhamdulillah baik. Jadi satu amalan nak royak highlight kitanya salah seorang hak awal mukadimah saya royak tadi tu salah satu di kalangan sahabat Nabi lah. Dia ni sahabat besar. Nah, satu hadis Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma shaiman. Satu ketika tu Nabi duduk kali dengan sahabat ramai-ramai, Nabi tanya, man asbaha piyotik hari ni daripada kalangan kamu minkum al-yauma shaiman, hak puasa. Sahabat lain dia. Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Saya nak buat akal seorang Ustaz dalam kalangan ramai-ramai tu. Ana Rasulullah, ana puasa. Qala faman tabi'a minkum al-yauma janazatan. Dalam kalangan sahabat semua ni fakmung semua ni piyo katik hak mengiringi jenazah ni. Hak turut mayat pergi kubur, hak turut mayat pergi mayat masjid ni. Piyo tik kalangan fakmung semua ni wahai sahabat aku. Sahabat lah dia. Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Abu Bakar juga. La ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkum al-yawma miskinan. Sahabatku semua di kalangan fakmung semua ni piye kata hak ada jamu makan orang miskin. Senyap juga sahabat lain pun. Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Abu Bakar juga. Tak ada apa. Masya-Allah 2-3 perkara dah. Qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah, ana Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman 'ada minkum al-yawma maridan. Hari ni piye yang pergi melawat pergi ziarah orang sakit. Senyap juga orang lain Ustaz dah. Abu Bakar kata qala Abu Bakrin ana ya Rasulullah. Masya-Allah. 3-4 perkara ni amalan Nah, lepas tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada fa jawab lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata apa? Nah, majtama'ana fi amri imri'in illa dakhala al-jannah. Semua perbuatan hak kamu buat saat ni tu, amalan macam ni akan bawa kamu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara. Tapi dalam 4 perkara tu kita biasa ya Ustaz dalam pagi ni. Nah, nampak dapat kita jeling mata-mata tengok tu Account Bank 932 343 0501. Nah, hak tu Nabi kata wi makan kepada orang miskin. Pas ni kita buat tapak ni ramai mana orang miskin nak masuk ngaji sini Ustaz dah. Dah. Orang kaya-kaya datang nak haji pondok. Nak. Kaji hadis ni selagi yang nak reti atas. Ya. Orang buat bajikan golek orang tular. Orang tular. Supaya dalam lah ni mabuk kalau kita kecek mudah-mudah. Orang ngaji pun orang tular ke? Orang hendak tengok dalam lah ni orang tular, orang kambing pun orang tular juga. Patut orang hak on duit mari ni orang tular juga. Nak oyak atau kita ni. Nah, apa ni? Tiap kali kita buat live sebab tu Baba kata awal tadi kita tebal dah telinga kita. Puan tengok. 3 orang ni tak ada orang lain dah. Kalau 3 orang ni mari tak ada buku lain dah. Ada akaun bank bawah tu. Lalu tu lah walaupun orang tular ni hak Nabi kata amalan macam ni dakhalal jannah. Masuk syurga. Sebab tu Nabi kata dalam hadis lain Nabi kata, nah, apa ni? Dia panggil apa? Sahabat-sahabat aku hak dijamin masuk syurga atas dunia. Awal-awal Nabi kata Abu Bakrin fil jannah. Allah, Abu Bakar ni orang masuk syurga mula-mula sekali di kalangan sahabat semua. Allahu Rabbi. Lalu tu kita agak hari ni jangan tinggal peluang. Nah, satu wasilah, satu wasail untuk jalan kita nak masuk syurga, wakaf jariah ni satu jalan juga. Nah, walaupun orang tular, walaupun nak kali kita masuk, kita semua, tapi amalan yang kita buat tu Allah Ta'ala jamin kita masuk syurga melalui Nabi yang Nabi royak ni. Tak gitu. Lalu tu hari ni, nah, sikit sebanyak dah. Kata insya-Allah minggu depan kan kita tengah ngejah mula dengan Babah. Nak minggu depan ke minggu sel lagi. Nah, tapi kita duk harap-harapnya kerana jumlah ada sikit, ada 15% dah Ustaz. Nah, dalam musalla saat ni tu ada stapel lagi halik jatuh, tak ada nesek lagi. Nah, kita pergi jalan saat ni tu nesek belakang dah dinding.
Nah, ini ayat tu tak lama dah lah. Pondok kita nak buka ni tak lama dah. Lepas tu lah kita pun nak sama dengan adik kakak, nak minta tolong adik kakak. Walau minggu depan kita mari hak tolong pun kita hantar marilah. InsyaAllah. Ingat kata minggu ni kita Tuhan murah rezeki. Minggu depan kita pula Tuhan murah lagi rezeki kita. Lepas tu amalan berlapis-lapis tu siapa kita sama-sama. Lepas kalau ayah kita meninggal dunia ke Allah mujurnya, aku tuahnya ada anak seorang ni, ya hak lain pun tak tahu lagi pun. Tapi seorang ni ya duk siapa palo ke aku. Nah, kita bank masuk dalam ni tak? Milih 32 343 0501 ni. Maka kan kita masuk sini, pahala tu ke siapa? Jerak pada ayah ibu kita. Kerana amalan kebajik ke hak nak buat siapa ke ayah ibu yang meninggal dunia. Sebab tu kita jangan tinggal amalan baik dah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala murah semua rezeki adik kakak yang terkesebar hari ni. Nah, alhamdulillah ni tanya gapo ni? Baba, mese pla o, gapo pla o? Nah, pla o res ye. Beratlah aku baca soalan demo gini. Berat lah. Demo tulis baba beli, baba beli, mak baba mese pla o. Lepas tu res ye. Oh, beratlah aku mampu kerahlah baca soalan gini. Nah, dia tanya baba mese pla o res ye. Jua. Nah, pa thong pla mi lemuk ไม่รู้ละมุอะไรแต่ปลากินหมดแล้ว จะทำอย่างไร Nah, jadi belah perut ikan ni ada lemuk lah dalam perut tu. Pas tak tahu orang sia je perut ikan ni, ya wi lemuk gapo upai ikan dia. Lepas tu nak tahu lemuk gapo tu kena cenasuk Ustaz dah. Nak gitu. Lepas tu nak tanya soalan apa kita soalan akhir ni. Lepas tu apa kita nak tanya kat mana lemuk ikan tu apa? Adakah lemuk kenzi ke macam mana apa hak tu duk bimbel tu? Nah, nak tanya. Lepas tanya saat ni pun jadi tarik habis dah. Ikan tu bik lah yang habis dah. Jadi hafal gapo siap dah kerana makan habis dah. Nak tanya tu macam mana apa? Ya, terima kasih atas soalan soalan abang kita tu deh. Jadi soalan ni kita beli makan ni, kita beli apa ikan jenis ikan deh. Ikan hak rasia tak ada kira lah dia jual di mana tempat kita beli. Lepas tu apabila kita jumpa lemuk gapo tu, jumpa lemuk ke ataupun tahik ya koda kata bleming macam tu ya kan. Tak tahu tak? Bila tak tahu di situ orang panggil pekoh ni ya orang panggil semata-mata turut kelakuan zahir. Sebab ya Nabi ya guna perkataan dia kata umirtu an ahkuma bizawahir. Nah, umirtu an ahkuma bizawahir. Disuruh akan daku bahawa aku hukum turut zahir. Turut zahir di sini kita jelas tak kata babi. Kalau kita tak jelas kata babi, ya tak boleh kita letak di babi. Jadi semata-mata kita ni tu benda tu boleh makan, kita makan boleh makan tu lah. Ikan tu boleh makan, makan ikan tu. Kita nak goreng ke ataupun kita nak sayur, nak buat gapo pun lah gilah. Hak duk mari dalam otak kepala kita hak tu dia panggil ganggu weh. Ya ganggu weh ya bahasa yadah supaya telitah tadi tu lah. Ya telitah ya bahasa yadah. Kita nak cumak tu ya kita kena cari sendiri. Sebab dia cuma ni dia kena cari sendiri supaya amalan Nabi Daud lah deh. Dia tak makan malaikat benda dia usaha sendiri dengan tangan dia. Tu hak molek sekali. Tu hak molek sekali. Kalau kita pesen beli gapo ni kita nak skor nak suizan dia tak boleh sama sekali. Demo tu duk bui daging babi duk bui. Ya orang panggil ya syarat tak wi siapa kita pergi situ. Jadi kita turut zahir. Zahir kalau kita jelas nampak kata dia ambil perut babi gitu. Giduk lepas dalam kebaikan tu baru boleh kira. Baru boleh kira. Itulah. Nah lebih kurang di sini tak ada gapo lah, tak ada gapo. Kita beli kat kedai kat mana tu boleh jadi perut ayam di hari ni orang ambil tiap-tiap hari. Ya, tu lebih kurang lah. Wallahu taala alam bissawab. Ya, nak tangguh pun ada soal lagi bapa ni. Nak tangguh pun tak apalah kita untuk maslahah orang ramai lah. Tak apalah kita tangguh situ lah lewat dah ke ni sakdong. Tapi insya-Allah. Dia tanya assalamualaikum bapa. Dia ni kai kem ni makกับเหล้าขาวกินได้ไหม ni. Nak oyak cara jeruk telur hari ni bapa. Kena jeruk dengan arak putih ni. Lepas tu nak tanya boleh makan ke tak telur tu? Kerana jeruk ni ayah ada kulit.
Tapi ada kulit jeruk nak pergi masing, tapi dalam masing tak ada. Nak tanya, lepas tu boleh makan ke dok macam mana abah tu? Hukum dia tu. Kalau pergi jeruk dengan arak putih, lau kau hari ni hak tu telur. Kedai ke jalan tu ada tak? Hak cicah dengan arak putih. Orang Melayu saja duk makan. Kalau nak oyak kita jawab umumnya makan ni jagi terlebat dengan arak putih ni macam mana hukum dia? Tak pasti telur sajalah, ikan ke apa pun. Nah, kalau kita bakar duk gapo dengan arak putih ni macam mana hukum dia? Tu lebih kurang. Ya, terima kasih di atas soalan apa kita tu yang sudi tanya tentang telur tu dijeruk dengan arak putih. Maka di sini kita kembali klik kepada hadis Nabi yang Nabi katanya al halal bayyin wal haram bayyin. Nah, wa ma bainahuma umurun mutasyabihat ataupun umur mustabihah. Jadi nak ayat kata halal tu nyata dan haram pun nyata. Benar halal pun nyata, benar haram pun nyata. Dan bagi di antara tu orang panggil bagi jadi keliru lah. Di antara tu keliru. Maka Nabi kata benar hak keliru hak ni tu jauhilah, lebih molek. Sebab hadis lain pun kata dak ma yari buka ila ma la yari buka. Mu tinggal benda hak mu tak cerak, tak jelas, tak nyata kepada benda hak mu nyata. Maka di sini dua perkara tu, telur tu orang panggil benda halal. Nah, arak putih tu orang panggil benda haram. Hak tu jelas lalik halal, hak ni jelas lalik haram. Cuma hak nak tahunya, telur tu jeruk dalam arak putih dak. Sebab di hari ni ada orang kata telur ada jeruk dalam arak putih. Pas kita klik kepada asal perbuatan ni, pada asal dulu itu ya jeruk dengan arak putih tak? Jawabnya tak. Bila tak maknanya ya ada banyak cara buat dengan bukit arak, cara buat dengan arak. Nah, lepas tu kita nak beli, kita tanya. Apabila ada dua-dua dia kata di hari ni banyak dah orang celup dengan arak putih. Sebab arak putih ya banget misalnya. Dan sekali lagi dia ni tu makan pun sedap. Kita tanya je, telur jeruk ni itu jeruk dengan arak putih ke jeruk lah mana ni? Dia kata dengan arak putih. Tak boleh. Tak? Sebab dia royak. Kena tanya dia lah. Dia kata, tak, bukan tak. Kita nak seka, orang panggil su'izon, seka jahat ke dia, tak boleh. Tu kita kena husnuzon. Tu lebih kurang dia. Wallahu ta'ala alam bisawab dia. Akhir soalan ni saya jawab diri tak apa. Dia kata nama gapo tu banci tu halus doa tu dia klik hantar kepada admin dua orang. Saya esok buat besar sikit gak nyanyi kau makcik dia ni. Tak nampak ni. Nah, nama Longsah ni Longsah kata nama gapo tu banci ya tu halus doa susah nak baca. Namaku Muhammad Hasani Rongsoh. Nama dia 3 tapi kita besar je sini. Tapi tak ada gapo lah. Kalau teke kena nombor ni dah, tengok namaku Muhammad Hasani dapat tu, pakai dia halu dah. Pakai dia halu dah teke mari insya-Allah dah. Alhamdulillah, itulah lebih kurang di antaranya hari ni kita akhir rancangan lah. Apa salah silap nanti insya-Allah minggu depan kita nak mari buat sikit-sikit je Ustaz dah. Kita buat sikit-sikit, kita nak oyak cara wakas sikit-sikit. Lepas tu kita nak buka peluang untuk dia kakak tanya soalan. Nak tanya masalah gapo, nak tanya hukum hakikat gapo insya-Allah. Bukan semua kita boleh jawab, babo jawab. Babo jawab insya-Allah dah. Lalu tu hari ni kalau kasar bahasa salah silap kami bertiga ni minta maaf banyak. Hak kelolo solo tu lepas pada ni kita nak buka sikit nasyid, lepas tu nak admin kita waktu big gambar video kawasan pondok kita duk tengok tadi dah. Mudah-mudahan Tuhan timur segala amalan kita pagi ni, Tuhan timur segala kebajikan wakaf jariah yang kita hantar mari hari ni, dan juga Allah Taala murah rezeki kepada kita. Allah Taala jadikan kita tu salah seorang daripada orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Segala anak kita lekat dadah, Allah Taala sembuh daripada nyakit lekat dadah. Dan juga Allah Taala jadi anak kita semua saat ni anak yang soleh dan juga salihah. Dan Tuhan panjang umur kita dalam kebajikan, dan juga Tuhan murah rezeki yang sebagai melimpah ruah kepada kita. Hari ni kami bertiga tinggal sini dulu dengan khilafah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا
إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن Gaya sungguh kau ni. Sampai berani ngawah bi. Sampai buat ni berani.